Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Insyaallah hari ini kita akan membahaskan satu pembahasan fanil ilmu, iaitu ilmu fiqh. Sebelum kita mengetahui pada pengenalan pada ilmu fiqh, kita perlu mengetahui dulu pengenalan yang ada pada ilmu fiqh, iaitu kita perlu mengetahui ilmu fiqh dari sudut bahasa dan juga dari sudut istilah. Dan selepas itu kita akan masuk kepada hukum, apakah yang dimaksudkan dengan hukum hakam syarak dan pembahagian hukum hakam syarak. Baik, yang pertama pengertian fiqh dari sudut bahasa. Pengertian fiqh dari sudut bahasa yang seperti mana yang ditarifkan oleh ulama fiqh, iaitu semata-mata memahami. Namun pada asalnya ia bermaksud memahami agama secara keseluruhannya. Namun yang demikian, para ulama fiqh telah mengkhususkan kepada memahami hukum hakam syarak yang berkaitan dengan amali, yang berkaitan dengan hukum hakam amali sahaja, iaitu dari sudut percakapan, perbuatan dan hal ehwal luaran manusia, tanpa menyoal dalam subjek akidah ataupun akhlak. Itu yang pertama. Yang kedua, pengertian fiqh dari sudut istilahiyah daripada ulama fiqh, iaitu ilmu berkenaan hukum hakam amali, ilmu berkenaan hukum hakam syarak yang bersifat amali, yang diperolehi dari dalil-dalilnya secara terperinci. Para ulama telah membahagikan hukum hakam syarak kepada 3 bahagian. Hukum yang pertama, hukum hakam i'tiqadiyah. Yang kedua, hukum hakam amali. Yang ketiga, hukum hakam akhlaqiyah. Dalam ilmu fiqh hanya termasuk dalam hukum hakam amaliyah saja. Fiqh tidak termasuk dalam hukum hakam i'tiqadiyah dan tidak termasuk dalam hukum hakam akhlaqiyah, kerana hukum hakam i'tiqadiyah hanya dibahaskan dalam ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Dan juga ilmu fiqh tidak termasuk dalam hukum hakam akhlaqiyah, kerana hukum hakam akhlaqiyah hanya dibahaskan dalam ilmu tasawuf. Baik, seterusnya hukum hakam syarak. Apakah yang dimaksudkan dengan hukum hakam syarak? Hukum hakam syarak ialah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas perbuatan-perbuatan hamba-Nya yang mukallaf, sama ada perbuatan tersebut dituntut untuk dilakukan ataupun perlu ditinggalkan, ataupun perbuatan tersebut diberi pilihan, sama ada untuk dilakukan ataupun ditinggalkan. Baik, pembahagian seterusnya, pembahagian pada hukum hakam syarak. Pembahagian hukum hakam syarak terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, perbuatan-perbuatan yang dituntut supaya dilakukan. Yang kedua, perbuatan-perbuatan yang dituntut supaya ditinggalkan. Yang ketiga, perbuatan-perbuatan yang dituntut perbuatan-perbuatan yang diberi pilihan, sama ada perlu dilakukan ataupun perlu ditinggalkan. Baik, untuk yang pertama dan juga yang kedua terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama, hukum hakam perbuatan-perbuatan yang dituntut perlu dilakukan terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu terbahagi kepada perbuatan yang perlu dilakukan, iaitu jazim ataupun jazam, ataupun yang kedua ghairul jazim, yang kedua tidak jazam. Okey, yang pertama iaitu perbuatan-perbuatan yang dituntut supaya dilakukan jazim, iaitu perlu dibuat, iaitu mesti dibuat,
maka kita dinamakan sebagai perkara yang wajib. Yang kedua, perbuatan-perbuatan yang perlu dilakukan tidak jazam, iaitu hanya galakkan saja, hanya galakkan untuk kita melakukan sahaja, maka dinamakan sebagai sunat sahaja. Yang kedua, pembahagian yang kedua iaitu perbuatan-perbuatan yang dituntut supaya ditinggalkan. Ia juga terbahagi kepada dua, iaitu jazam dan juga tidak jazam. Jazim, ghairu jazim. Perkara-perkara ataupun perbuatan yang dituntut supaya ditinggalkan iaitu jazam, iaitu perlu ditinggalkan, maka kita dipanggil sebagai haram. Perkara tersebut haram. Yang ketiga, ghairu jazim, iaitu tidak jazam, iaitu yang mana perbuatan yang dituntut ditinggalkan itu galakkan untuk ditinggalkan, dinamakan sebagai tidak jazam, maka kita dinamakan sebagai makruh sahaja. Perkara tersebut dinamakan sebagai makruh sahaja. Okey, kesimpulannya daripada hukum hakam syarak ini, maka kita dapat simpulkan perbuatan-perbuatan mukallaf yang mengikut hukum hakam syarak terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama iaitu wajib, yang kedua sunat, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah ataupun harus. Okey, baik. Penerangan kita akan bagi pada satu persatu. Baik. Yang pertama iaitu wajib. Wajib ni apa dia? Wajib ni ialah perbuatan ataupun amalan yang mana kita lakukan mendapat pahala, dan sekiranya kita meninggalkan perbuatan ataupun amalan tersebut akan mendapat dosa. Contohnya seperti solat, puasa, zakat dan lain-lain lagi. Yang kedua iaitu sunat. Sunat ialah perbuatan ataupun amalan yang digalakkan oleh syarak untuk kita lakukan, yang mana kita lakukan perkara tersebut mendapat pahala, dan sekiranya kita tidak melakukan perkara tersebut tidak mendapat apa-apa seksaan. Okey, seperti sembahyang sunat, qabliyah ataupun ba'diyah, dan sunat yang lain, sunat taubat, sunat witir, dan seperti contoh puasa sunat hari Isnin ataupun hari Khamis dan sebagainya, contoh yang ada banyak lagi. Okey, yang ketiga iaitu dinamakan sebagai haram. Apakah itu haram? Haram ialah amalan ataupun perbuatan mukallaf yang digalakkan untuk ditinggalkan. Sekiranya kita tinggalkan amalan atau perbuatan tersebut mendapat pahala, dan sekiranya kita melakukan perbuatan dan amalan tersebut akan mendapat dosa. Seperti berzina, mencuri, rasuah dan lain-lain lagi contoh. Baik, seterusnya yang keempat iaitu makruh. Makruh ialah perbuatan ataupun amalan yang digalakkan meninggalkannya, iaitu diberikan pahala sekiranya kita meninggalkan perkara tersebut, dan tidak memberi dosa sekiranya kita melakukan amalan tersebut. Seperti di bulan puasa kita melakukan perkara-perkara yang makruh, seperti merasa makanan, berkumur, mandi yang terlalu lama dan lain-lain lagi perkara yang makruh. Baik, seterusnya iaitu perkara yang mubah. Mubah ataupun ditakrifkan sebagai harus, perkara yang harus. Apakah yang dimaksudkan dengan perkara yang harus? Iaitu perbuatan ataupun amalan yang diserah kepada mukallaf, sama ada untuk dilakukan ataupun ditinggalkan, yang mana seorang mukallaf ni dia melakukan satu perbuatan ataupun melakukan perbuatan ataupun amalan yang mana perbuatan dan amalannya ni tidak memberi apa-apa pahala ataupun dosa kepadanya, iaitu seperti kita tidur, makan, minum dan lain-lain lagi. Okey, setakat itu saja pengkongsian saya setakat ini, iaitu pengenalan kepada ilmu fiqh. Seterusnya kita akan masuk pada siri yang akan datang, kita akan masuk kepada pembahasan tentang mukallaf, insya-Allah taala a'lam. Wallahu a'lam.